Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Prof. Laksana Maulana Dr. Muhammad Jasmin. Saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Patri, nombor matrik P122741. Okey, hari ini saya akan membentangkan tugasan pembangunan model inovasi. Okey, bagi tugasan ini dia merangkumi 4 aspek, iaitu yang pertama ialah objektif, kedua kandungan, ketiga kaedah penyampaian dan akhir sekali pentafsiran. Okey, kita pergi kepada yang pertama iaitu objektif. Okey, bagi membangunkan model inovasi ini, saya telah memilih subjek sejarah tingkatan 1 iaitu bab 3 zaman prasejarah. Okey, bagi penghasilan RPH ini, saya telah merujuk di SKP sejarah tingkatan 1. Bagi standard kandungan iaitu 3.1.5 membincangkan bukti zaman tinggalan prasejarah di Malaysia. Manakala bagi standard pembelajaran pula, murid-murid akan dapat menyatakan sumbangan masyarakat zaman prasejarah. Kedua, menjelaskan sumbangan masyarakat prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Ketiga, menyatakan kepentingan sumbangan prasejarah kepada kemajuan kehidupan manusia. Akhir sekali, menyatakan iktibar daripada cara hidup masyarakat prasejarah. Okey, bagi membangunkan inovasi ini, saya telah memilih satu inovasi iaitu pementasan teater. Pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti teater ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan menyeronokkan. Okey, melalui pembelajaran teater ini juga, murid-murid akan dapat menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Kedua, mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Ketiga, dapat menguasai kemahiran dalam proses kreativiti. Keempat, berkebolehan berkomunikasi dalam menyampaikan idea. Akhir sekali, mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kreatif dan kreatif. Okey, seterusnya kita akan lanjutkan kepada isi kandungan. Okey, dalam isi kandungan ini, saya telah menggunakan beberapa bahan bantu mengajar. Okey, yang pertama ialah tayangan video. Okey, untuk permulaan, tayangan video ditunjukkan kepada murid-murid untuk memberi gambaran mengenai pembelajaran yang akan diajar pada hari berkenaan. Okey, paparan video ini akan ditayangkan dengan menggunakan alat iaitu LCD projector dan komputer riba. Kedua-dua alat ini digunakan di sepanjang penayangan video berlangsung untuk memberi gambaran yang lebih terperinci mengenai zaman prasejarah kepada para pelajar. Okey, seterusnya ialah lakonan teater, di mana ini merupakan inovasi yang telah saya lakukan bersama pelajar sepanjang PDP berlangsung. Okey, pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti teater ini akan menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan bermakna. Okey, selain itu, melalui lakonan teater ini juga, bakat-bakat terpendam daripada setiap murid dapat dicongkil, serta murid-murid ini dapat bekerjasama dengan baik dalam satu kumpulan. Okey, selain itu, melalui lakonan atau pengajaran teater ini, ia juga dapat menghasilkan impak yang besar dalam diri murid. Kedua, memberi keyakinan diri, keberanian dan semangat yang dapat dipupuk dalam diri murid dengan melakukan pelbagai jenis teater. Seterusnya, ia juga dapat menerapkan nilai-nilai murni dalam diri murid dan mampu meningkatkan potensi dalam diri setiap para pelajar. Okey, seterusnya MBN yang telah digunakan semasa PDP ini berlangsung ialah penyediaan kuis. Okey, beberapa soalan kuis telah disediakan oleh guru untuk menguji sejauh mana kefahaman para pelajar tentang pembelajaran pada hari berkenaan, sama ada mereka faham atau sebaliknya. Okey, soalan kuis ini telah dilakukan
dilakukan menggunakan aplikasi Quizy. Quizy merupakan salah satu medium aplikasi pembelajaran berasaskan permainan yang menerapkan konsep gamifikasi. Dengan adanya kuis yang agak simple dan santai begini, murid-murid semua akan lebih tertarik dan minat dengan apa yang dipelajari pada hari berkenaan. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kaedah penyampaian. Okey, berikut merupakan alat atau bahan bantuan mengajar yang telah saya gunakan sepanjang berlangsungnya PDP bersama pelajar. Okey, pada fasa permulaan, di mana saya telah menggunakan papan putih, buku teks, marker pen dan YouTube. Di fasa perkembangan, saya menggunakan LCD projector, komputer riba, muzik latar belakang dan pakaian tradisional. Manakala untuk fasa menutup, saya menggunakan papan putih dan marker pen. Okey, seterusnya kita pergi ke fasa pertama, iaitu fasa permulaan. Di mana di fasa ini, guru akan membuat penerangan tentang persembahan teater yang akan diadakan pada hari berkenaan. Seterusnya, guru akan menerangkan tentang zaman prasejarah di Malaysia beserta lokasinya. Akhir sekali, murid akan membaca maklumat mengenai zaman prasejarah di Malaysia dan lokasinya. Okey, bagi alat bantuan mengajar yang saya telah gunakan pada fasa permulaan ini ialah buku teks, papan putih, marker pen dan saluran YouTube. Okey, buku teks ini digunakan adalah untuk merujuk tentang tajuk yang boleh belajar pada hari itu, iaitu zaman prasejarah. Manakala papan putih dan marker pen digunakan untuk mencatat poin-poin penting pembelajaran pada hari berkenaan. Dan akhir sekali ialah saluran YouTube. Saluran YouTube ini digunakan adalah untuk menayangkan video kepada para pelajar tentang bagaimana orang-orang pada zaman prasejarah itu hidup, atau lebih kepada kehidupan mereka. Okey, seterusnya kita pergi ke fasa kedua, iaitu fasa perkembangan. Okey, di mana di fasa ini murid akan dibahagikan kepada 3 kumpulan, terdiri daripada 9 orang murid. Yang kedua, guru akan menentukan tema, rangka cerita dan watak perwatakan bagi setiap murid. Ketiga, setiap kumpulan akan diberikan bahagian masing-masing untuk dipersembahkan di hadapan kawan-kawan yang lain. Keempat, murid dibantu oleh guru dalam mempersiapkan diri masing-masing sebelum membuat persembahan. Akhir sekali, setiap kumpulan diberikan masa selama 20 minit untuk mempersembahkan persembahan masing-masing. Okey, manakala bantuan mengajar pula yang telah digunakan di fasa perkembangan ini ialah LCD projector, komputer riba, muzik latar belakang dan pakaian tradisional. Okey, berikut merupakan alat bantuan mengajar yang telah saya gunakan sepanjang pementasan teater dan sepanjang PDP itu berlangsung, di mana alat bantuan tersebut ialah LCD projector, di mana LCD projector ini akan memaparkan di skrin untuk memberi paparan latar belakang kepada persembahan teater yang dilakukan oleh para pelajar. Manakala komputer riba ini digunakan adalah untuk mengawal muzik latar yang akan digunakan semasa persembahan teater berlangsung. Manakala pakaian tradisional ini ialah pakaian di mana para pelajar akan pakai semasa persembahan mereka. Okey, ini pula ialah di mana persembahan para pelajar yang telah dilakukan sepanjang PDP berlangsung. Okey, seterusnya kita akan beralih pula kepada fasa terakhir, iaitu fasa penutup. Di mana di fasa ini, guru akan membuat satu kuis dengan menggunakan platform Quizy. Guru akan bersoaljawab dengan murid tentang keseluruhan aktiviti yang dilakukan sepanjang PDP. Akhir sekali, guru akan membuat kesimpulan tentang pelajaran pada hari tersebut. Okey, bagi alat bantuan mengajar pula, saya menggunakan papan putih dan marker pen. Selain menyediakan soalan kuis menggunakan platform Quizy kepada para pelajar.
Okey, berikut merupakan alat atau bahan bantuan mengajar yang telah saya gunakan sepanjang tempoh PDP dan tempoh pementasan teater berlangsung. Okey, yang pertama ialah papan putih, jumlah 1, marker pen 10, buku tab 1, komputer riba, muzik latar, LCD projector, YouTube 1, pakaian tradisional 24. Okey, buku sejarah. Buku sejarah digunakan sepanjang PDP dan pementasan teater berlaku kerana ingin merujuk tajuk iaitu prasejarah. Manakala papan putih dan marker pen digunakan adalah untuk menulis poin-poin penting yang dipelajari sepanjang hari berkenaan. Manakala pakaian tradisional akan dipakai oleh para pelajar semasa persembahan teater kumpulan masing-masing. Manakala komputer riba dan LCD digunakan adalah untuk memaparkan latar belakang berserta menayangkan video YouTube dan muzik latar belakang yang telah digunakan oleh setiap ahli kumpulan. Okey, akhir sekali kita akan pergi ke fasa yang terakhir iaitu fasa pentafsiran. Okey, di mana di fasa pentafsiran ini selepas persembahan teater diadakan, murid-murid dikehendaki berada di dalam kumpulan masing-masing dan menjawab kuis yang telah guru sediakan. Tujuan pentafsiran adalah mengesan keberkesanan pengajaran pada hari berkenaan. Kedua, menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta-merta. Ketiga, merancang aktiviti pengajaran mengikut keperluan, pengembangan dan pertumbuhan murid-murid. Keempat, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Kelima, mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pengajaran dari semasa ke semasa. Akhir sekali, mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh, sama ada pembelajaran pada hari berkenaan itu berkesan atau sebaliknya. Berikut merupakan pentafsiran yang telah saya gunakan, iaitu pentafsiran formatif. Pentafsiran ini dilakukan adalah bagi menilai setiap gerak kerja pelajar yang dilakukan sebelum, semasa dan selepas PDP dan semasa persembahan teater mereka berlangsung. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.